Salam guys, hari ini kita akan review Broadlink RM4 Pro. Let's get the intro rolling. Broadlink RM4 Pro ni merupakan satu universal remote control. Macam saya review WPM remote control tempoh hari, korang boleh tengok link dekat atas sana. Jadi Broadlink RM4 Pro ni, kelebihan dia ialah produk ni dia boleh control smart home device korang yang menggunakan radio frekuensi ataupun RF signal. Jangan confuse sebab Broadlink RM4 ni dia terbahagi kepada dua, iaitu RM4 Pro dan RM4 Mini. Kalau RM4 Mini dia hanya untuk infrared signal sahaja, manakala RM4 Pro ni dia boleh control smart device korang yang mempunyai IR ataupun infrared dan RF ataupun radio frekuensi signal. Kenapa saya berminat untuk beli Broadlink RM4 Pro ni? Sebabnya ialah terdapat beberapa barang di dalam rumah saya menggunakan radio frekuensi ataupun RF signal yang tak boleh saya kawal melalui IR remote control yang saya beli sebelum ini. Set yang saya beli juga didatangkan dengan satu UK plug 3 pin. So guys, tanpa membuang masa, jom kita unboxing Broadlink RM4 Pro ni. Okey, buka-buka kotak kita akan jumpa Broadlink RM4 Pro ni. Kita buka plastik dia dulu. Kalau kita tengok bentuk Broadlink RM4 Pro ni, bentuk dia seakan-akan macam TV box kan. Kalau kita tengok belah belakang dia ada air ventilation. Dekat bahagian sisi hadapan dia ada satu light indicator. Bahagian sisi kanan dan kiri kosong. Bahagian belakang, kalau kita tengok, saya zoom dekat sini, ada satu port untuk power dan satu lubang untuk reset lah. Selain daripada device itu sendiri, di dalam kotak pun disediakan satu USB to micro USB cable untuk powerkan device Broadlink RM4 Pro ni. Selain itu terdapat juga buku panduan manual dan satu hook in case kalau korang nak gantungkan benda ni lah. Ok, jom kita turn on dan tengok macam mana nak setting Broadlink RM4 Pro ni. Jom. Lepas korang turn on kan device Broadlink RM4 Pro ni, korang pergi dekat Google Play Store dan cari satu apps namanya ialah Broadlink Universal TV Remote, dan korang try download benda tu dulu. Okey, jadi selesai download, korang buka apps tersebut dan korang tetapkan location korang. Letak Malaysia dekat sini kalau korang duduk di Malaysia. Okey, selepas tekan itu, tekan OK. Tekan lagi OK. Tekan accept, sign up. Tekan continue. Dan di sini korang masukkan negara korang dan letakkan alamat email korang. Lepas tu korang check email korang, masukkan verification code yang mereka bagi dan tetapkan password untuk apps tersebut. Okey, jadi selesai register, kita akan linkkan akaun Broadlink ni dengan akaun Google supaya akaun Broadlink ni dia boleh integrate dengan Google Home kita nanti. Okey, next kita tetapkan home location kita dan settle, start to use. Okey, jadi dalam ni masih kosong lagi, jadi kita akan try to add device. Okay, kalau kita tengok dalam ni, kita boleh add Wi-Fi devices, remote controls, smart devices ataupun NFC devices. Jadi langkah pertama kita untuk account Broadlink ni, kita letakkan Wi-Fi devices. Kita nak add Broadlink RM4 Pro ni di dalam account kita. Okey, yang ni troubleshoot. Sekiranya sambungan korang gagal, korang boleh gunakan AP setup. Korang gunakan Wi-Fi yang diberikan oleh Broadlink RM4 Pro tu. Korang connect Broadlink Wi-Fi device. Ok, jadi settle. Kat sini dia ada keluar Wi-Fi Universal Remote. Korang tekan join the room. Lepas tu korang letaklah dekat mana device ini berada. Saya letak dekat living room. Dan saya tekan OK. Letakkan nama untuk Broadlink RM4 Pro ni. Lepas letakkan nama, korang tekan butang save. Yang ni pun korang tekan butang save. Ok, done. Ok, use device now. Baik, jadi inilah paparan untuk Broadlink RM4 Pro Universal Remote ni. Jadi dekat sini korang tekan butang add. Korang boleh add lah smart device korang yang menggunakan IR ataupun RF signal.
Jadi korang boleh add TV contohnya, aircon, lampu dan sebagainya lah. Kalau saya tengok dalam buku panduan manual, Broadlink RM4 Pro ni dia boleh tangkap signal RF iaitu 315 ataupun 433 MHz sahaja. Jadi perlu pastikan smart device korang tu menggunakan RF frekuensi tersebut lah. Jadi RF control range untuk universal remote ni ialah 20 meter. Agak luas juga coverage untuk remote control ni lah. So tanpa membuang masa, jom kita add TV dulu. Prosesnya lebih kurang macam remote yang kita review sebelum ni. Korang letak jenama TV korang dekat sini. Kalau saya di sini, saya letak jenama Sony. Okey, selepas korang tekan butang OK tadi, korang try lah remote yang dia bagi tu sama ada boleh control TV korang ataupun tidak. Kalau set tersebut masih tak boleh control, tekan lagi not work. Korang try option yang kedua. Kalau masih tak sesuai, tekan not work. Kita cuba pula option yang ketiga. Tengok lagi boleh ke tidak control. Kalau semua test option tadi tak boleh nak pakai, korang kenalah guna button match. Button match ni Broadlink RM4 Pro akan belajar satu persatu button yang ada di remote control korang. Okey, selesai learn button tadi, kita try on TV. Okey, menjadi off. Alright. Okey, settle TV, kita try add TV box pula. Kita test option. Biasanya TV box ni tak ada masalah lah. Kita try kiri, kanan, bawah. Okey, button semua berfungsi. Naikkan suara, turunkan suara semua berfungsi. Home pun berfungsi. Alright, off TV box. Okey, pun berfungsi. Jadi kita tekan it works well. Okey, settle TV box. Congratulations. Okey, jadi TV dah settle, TV box dah settle. Ini punca utama kita nak beli Broadlink RM4 Pro ni. Kita nak add lampu sebab lampu di ruang tamu saya ni dia menggunakan RF signal. Jadi tak boleh nak control gunakan IR Universal Remote Control yang sebelum ni tu. Jadi saya terpaksa beli Broadlink RM4 Pro ni sebab RM4 Pro ni dia boleh control lampu yang menggunakan RF signal. Jadi jom kita add lampu. Okay, living room. Next, name your device. Letak nama untuk lampu korang tu. Kat sini saya namakannya sebagai living room light. Saya tekan butang save. I know it. Okay, use device now. Okay, jadi sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita perlu setting dulu lampu ni mengikut button-button yang ada di remote kita. Okay, kita start learning. Korang tekan learn simple RF code. Kalau korang tak tahu frekuensi remote lampu korang berapa, korang perlu tekan auto frequency scan lah. Masa dia scan tu, korang tekan dan hold button di remote control lampu korang tu. Ok, jadi kat sini dia tangkap 325 MHz dan kita start learning. So kita tekan satu-satulah button. Kita mula dengan butang on. Kita tekan dulu dekat remote, pancarkan dekat Broadlink RM4 Pro tu. Ok, jadi pastikan button tu berfungsi. Kalau tak berfungsi, kita tekan no. Kita try again. Kita cuba pair sekali lagi butang on. Ok, pastikan dia tangkap dulu. Lepas tu korang test butang on dalam telefon korang. Kalau berfungsi, tekan yes. Ok, jadi dah settle untuk butang on. Kita tekan untuk butang off pula. Kita start learning. Sama juga prosesnya macam tadi. Learn simple RF ni, letakkan megahertz dia 325 dan try pair. Tekan pula butang off yang ada di remote control korang tu. Sama juga. Kalau berfungsi, kalau tengok macam ni, lampu dah tutup, tekan yes lah. Begitulah proses yang korang perlu buat untuk setiap button yang ada di remote control lampu korang tu lah. Korang ikut je step-step macam yang saya tunjukkan tadi. Ok, kalau dah settle semua setup tadi, korang cubalah satu-satu button yang telah korang set tadi. Tengok berfungsi ke tidak. Satu kelebihan kalau kita guna Broadlink RM4 Pro ni untuk control lampu kita, jadi kita tak perlu gunakan lagi remote control. Kita hanya gunakan telefon ataupun kita boleh guna voice command dekat Google Nest Mini untuk control lampu kita. Nice kan?
Okay, next kita cuba integratekan kita punya kipas dengan universal remote control daripada Broadlink ni. Jadi kita learnkan juga sama macam kita buat dengan lampu dan TV sebentar tadi, dan kita gunakan yang ini menggunakan IR remote dia bukan RF remote. Jadi korang kena pilih IR remote. Pilih device ni letaknya di ruang tamu. Okey, dan letakkan nama. Basically caranya lebih kurang samalah dengan apa yang kita buat pada awal video tadi. Korang perlu learn satu persatu button yang ada di remote kipas tu dan integratekan button-button tersebut dengan Broadlink RM4 Pro ni. Okay, next kita buat untuk aircon pula. Untuk remote aircon ni saya tahu dia tak boleh pair dengan preset yang telah dibagi oleh Broadlink RM4 Pro ni. Jadi saya tekan button dekat bawah ni, kita learn right away aircon ni dekat living room, dan kita tekan next, name your device, tekan button save. Ok, jadi selepas ni kita akan learn satu persatu button yang ada di remote control ni. Jadi untuk Broadlink RM4 Pro ni dia gunakan quick control, di mana kita perlu set siap-siap suhu dan sebagainya, then tekan butang dekat remote control aircon tu bagi RM4 Pro tangkap signal tu. Okey, kalau dah keluar learning success ni, korang letaklah setting yang korang set di remote control aircon korang tadi. Pastikan setup yang ada di dalam remote control aircon korang yang sebenar tu samalah dengan setup yang korang set di dalam telefon korang tu. Okay, kita test. Kalau test tu okay, kita tekan butang normal response lah. Okay, learning success. Okay, settle untuk aircon. Okay, perkara seterusnya kita nak integratekan Broadlink aircon ni dengan Google Home. Kita tekan add voice assistance dan kita tekan Google Home. Kalau korang menggunakan Alexa, korang boleh tekan Alexa. Kalau saya gunakan Google Home. Dan saya tekan butang link now. Tekan butang link, agree and link. So guys, basically beginilah cara untuk kita set up Broadlink RM4 Pro ni. Saya harap video saya bermanfaat untuk tontonan korang. Jika ada sebarang pertanyaan atau pandangan, bolehlah korang berikan komen di ruangan komen di bawah. Sampai kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.